Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari yang terhormat Tuan Nazir At-Taqwa Taman Tur Dr. Ismail yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Aqidah Ahli Iman karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri yang berbahagia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita masuk di muka surat 11, iaitu pada pembahasan sifat ma'ani. Sebelum nak terangkan ni, kita terangkan dululah pembahagian sifat. Pembahagian sifat ini disusun oleh ulama untuk mudah bagi kefahaman, untuk mudah memahamkan orang yang belajar. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya cara adalah mengenal zat dan sifat dan af'alnya. Jadi kita kenal Allah SWT, zatnya Esa misalnya. Sifatnya, dia bersifat dengan sifat-sifat yang mana ulama nak mudah terangkan, dia bagi kepada 4. Yang pertama dipanggil dengan sifat nafsiyah. Nafsiyah ni maksud dia nak menerangkan tentang zat Allah SWT, bahawa zatnya itu wujud. Itu dipanggil dengan sifat zatiyah atau sifat nafsiyah. Sifat yang menunjukkan zat Allah SWT itu wujud. Yang kedua dipanggil sifat salbiyah. Bahasa Inggerisnya dipanggil negative attributes. Negative attributes ni adalah sifat-sifat yang menunjukkan Allah SWT adalah tidak pada lawan sifat tersebut. Maksud dia, kidam, sedia ada, berarti Allah SWT bukan baru, bukan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menunjukkan Allah SWT ini tidak sama dengan makhluk. Baqa, menunjukkan bahawa Allah SWT ini tidak sirna, dan lain-lain. Salbiyah. Lalu sekarang masuk pada kategori selanjutnya yang dipanggil dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau bahasa Inggerisnya dipanggil dengan active attributes, iaitu sifat-sifat Allah yang menunjukkan zatnya bersifat dengan sifat-sifat ini. Dan sifat ini bukan zat, tapi dia adalah sifat yang berdiri pada zat. Maksud dia sifat yang berdiri pada zat, nak mudah fahamkan kita sebagai orang awam misalnya dia, kita katalah zat benda ini adalah handphone. Ini adalah zat. Dia ada sifat, tapi sifat yang barulah kerana ini makhluk. Sifat dia warna hitam. Hitam ini dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena berdiri pada zat. Sehingga kalau kita pegang handphone ni, kita tak boleh kata saya pegang hitam, tak boleh, kerana hitam tu adalah sifat yang berdiri pada zat. Kita kata saya pegang handphone, tapi handphone ini bersifat, sifatnya hitam. Ini adalah makhluklah yang baru. Jadi nak takribul li fahmi, mudah fahamkan kepada kita bahawa Allah SWT zat. Macam mana zat dia kita tak boleh nak bayangkan tanpa ada kaif. Yang penting zatnya Esa, tidak tersusun daripada beberapa atom dan lain-lain. Lalu zat Allah SWT ini bersifat yang berdiri pada zat. Lebih kurang macam tu nak fahamkan dia.
Maka definisi sifat ma'ani ini dijelaskan oleh muallif dengan kata-katanya pada muka surat 11. Mausufun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mausufun disifati bisifatin dengan sifat wujudiyatin, wujud, qadimatin yang qadim, sedia ada, abadiyatin yang bersifat abadi, selamanya tidak akan sirna, qaimatin bidzatihi ta'ala, dan yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, pertama dia adalah sifat, bukan satu sifat, ada banyak sifat, tapi setiap sifatnya esa. Maksud dia, contoh dia, sifat dengar, sifat lihat, sifat ilmu, sifat kalam, sifat kuasa. Ini adalah sifat kan. Jadi sifat ma'ani Allah ini sifatin, iaitu banyak sifat. Wujudiyatin yang sebangsa wujud. Sifat ini wujud, bukan amrun iktibari. Apa pula tu Ustaz? Masuk wujud kalaulah Allah Subhanahu wa taala bukakan kasyaf daripada kita ini. Maksudnya Allah kasyafkan kita, bukakan hijab yang Allah SWT ciptakan pada kita ini dibuka, nescaya kita akan melihat dan boleh untuk dilihat sifat-sifat tersebut bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ni kita dihijabi. Sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman nanti di akhirat, dalam ayat Al-Quran telah berfirman, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Allah SWT berfirman, wajah-wajah mereka pada waktu nanti, wujuhum yawma idzin, pada hari nanti, iaitu di akhirat, nadirah, berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, nazirah, mereka melihat. Berarti apa? Di akhirat kelak, mana-mana hambanya yang dipilih oleh Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tu ayat itu jelas, dan ia juga ijma' para sahabat dan para ulama bahawa harus itu yajuz, boleh, harus melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan itu adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat Allah di akhirat kelak. Bahasa Inggerisnya ulama terjemahkan dengan kata-kata divine presence. Divine presence means kalau di akhirat melihat Allah SWT. Kalau di dunia, divine presence berarti hudur ilahi. Apabila seseorang berzikir, beribadah, solat dia, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini. Jadi hadir di dalam hati dia, muraqabatul qalbi. Hati dia sentiasa yuraqib, sentiasa meneliti dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala setiap langkah, tingkah dan keadaannya. Maka kalau ada maksiat itu, dia lari dari maksiat tersebut, tahu Allah SWT memurkai perkara tersebut. Apabila dia berhenti berzikir, dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi sifat Allah tadi wujudiyah, benar-benar wujud, dalam erti kalau dibukakan kasyaf kita akan melihatnya. Tapi of course Allah SWT telah mentakdirkan, menentukan bahawa makhluk di dunia ini, selagi dia masih hidup di dunia ini, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak melihatnya.
kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana terjadi perbezaan pendapat antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, sahabi, berkata bahawa Nabi Muhammad SAW melihat Allah di malam Sidral Muntaha. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, tidak, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di Sidral Muntaha. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. So sifat Allah yang ma'ani ini sifatun wujudiyah, sifat yang wujud. Nanti diterangkan pula dipanggil dengan ma'nawiyah. Diterangkan sikit sekarang. Jadi berbeza pendapat menurut ulama ahli sunnah pula. Kalau Allah SWT bersifat dengan sifat kuasa, Allah berkuasa kan, kuasa. Sifat kuasa ini sifat wujud yang berdiri pada zat Allah SWT. Berarti Allah SWT ini dalam keadaan berkuasa lah. Kan? Allah SWT ada sifat sama, maha mendengar. Berarti Allah SWT maha mendengar lah sekarang ni, dalam keadaan maha mendengar. Untuk menetapkan Allah SWT maha mendengar, Allah SWT dalam keadaan maha berkuasa, Allah SWT dalam keadaan maha melihat, ini dipanggil ma'nawiyah. Menurut pendapat yang tahqiq, yang lebih kukuh, kalau kita dah kata Allah SWT ada sifat dengar, ada sifat lihat, ada sifat kuasa, maka automatik mestilah dia dalam keadaan kuasa, dia dalam keadaan melihat, dia dalam keadaan maha mendengar, automatik. Kerana automatik tersebut kita panggil iltizam, tak perlulah kita kata dia ada sifat maknawiyah, kerana itu hanya amrun iktibari, lawan kepada wujudiyah. Maksud dia apa? Dia hanya ada dalam zihni, iaitu akal fikiran kita, tidak ada secara kharij, kerana memadai sifat tersebut, iaitu sifat sama, basar dan kalam dan lain-lain yang dipanggil sifat ma'ani. Itu menurut ulama. Amrun itibari macam ni contoh dia. Bapa dengan anak, saya anak, ada ayah saya, ada ibu saya, misalan dia. Hubungan antara saya dengan ayah saya adalah dipanggil hubungan pertalian bapa dan anak. Tapi perkara itu, hubungan itu hanya ada di dalam akal fikiran kita. Secara alam nyata kita tak nampak kan, mana ada tali dia. Tapi lazimlah kita panggil secara amrin itibari, secara zihni, secara akal kita, di dalam fikiran kita adalah hubungan tersebut. Bukti dia, ayah wajib untuk menafkahi anaknya, anak wajib mentaati ayahnya, kan? Itu hukum hakam tu ada dan ada berlaku. Dan boleh dituntut masuk mahkamah dan lain-lain, boleh. Tapi tak dinampak di dalam alam nyata. Zahir ni kita tak nampak lah tali dia mana, Ustaz. Alaqah tu bahasa Arab dipanggil. Hubungan tu mana kita tak nampak. Ini. Berarti samalah Allah SWT ada sifat sama. Ini sifat yang wujud. Sifat sama ini sifat yang wujud. Memang Allah itu bersifat dengan sifat sama. Ya. Berarti amrun iktibari menurut ulama yang menafikan atau tidak memakaikan makna iaitu sifat maknawiyah, berarti mestilah Allah SWT dalam keadaan maha mendengar. Dia kata macam tu. Dia tak tetapkanlah. Tapi menurut mazhab lagi satu, dia kata kalau Allah ada sifat sama, kita tetapkan juga dia juga dalam keadaan maha mendengar. Allah ada sifat dengar, dia dalam keadaan maha mendengar. Sebagai satu lagi sifat dipanggil sifat maknawiyah. Kerana apa? Kerana dia menilai, takut nanti orang anggap Allah Subhanahu Wa Taala ni ada sifat sama, tapi dia tidak dalam keadaan sama. Nak menafikan tu contoh dia. Ibarat dia nak kata mudahnya, dia kata ini dipanggil nazaratul ahwal, iaitu contoh dia. Kalau kita kata fulan manusia yang makhluk ni, yang hadis bukan yang qadim, yang hadis, dia itu ada sifat sama. Manusia ni kan ada dengar, sifat dengar, boleh dengar. Tapi dalam keadaan tidur dia dengar tak? Tak dengar.
Berarti dia ada sifat sama tapi bukan dalam keadaan sami'an. Dia ada sifat dengar, dia bukan dalam keadaan dengar. Tapi Allah SWT sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa kuasa. Maka dikatakanlah bahawa Allah SWT juga bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Ini. Itu perbezaan dia. Tapi menurut pendapat yang tahqiq, dah jelas beza makhluk dengan Tuhan. Allah SWT qadim. Bila dia ada sifat sama, sama ini sifat dia qadim. Bila sedia ada, berarti kekal. Bila kita kata kekal, tak mungkinlah Allah SWT itu ada sifat dengar, tapi sedang dalam keadaan tak dengar. Ini mustahil. Dia kata. Maka oleh sebab itu, ulama sepakat, mana-mana mazhab pun, siapa i'tiqad Allah Subhanahu Wa Taala tidak dalam keadaan mendengar, atau tidak dalam keadaan kuasa, atau dia ada sifat kuasa tapi dia tengah tak kuasa, misalnya dia, maka itu penyebab menjadi kufur, kerana dia menafikan sifat tersebut. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini yang disebut bisifatin wujudiyatin qadimatin, yang bersifat qadim. Kerana sifat-sifat ma'ani Allah ini qadimah. Qadimah ni sedia ada. Beza dengan kita. Dengar kita waktu baby, kita dengar lah tapi kita tak ingat kan. Contoh dia. Ada orang tak dengar, lepas tu operate jadi dengar. Tak lihat, dioperate dapat lihat. Kan? Ada orang dalam keadaan dapat melihat, dari lahir boleh tengok, boleh nampak, tapi dia tidur, dia dah tak nampak dah. Atau tiba-tiba matanya hilang, na'udzubillah min zalik, dia buta lah. Kan? Dia tak nampak lah. Dan lain-lain. Ini dipanggil sifat Allah SWT tidak seperti manusia. Makhluk ini sifat dia hadithah. Hadithah itu baru, bukan sedia ada, tapi baru. Baru itu dalam erti dari tiada lalu ada. Apabila dia baru, dalam keadaan ada, suatu saat boleh tiada. Orang mati tak ada lah. Sebab itu sifat manusia tidak abadiah. Dia ada limit. Allah Subhanahu Wa Taala sifat ma'ani dia adalah wujudiyah yang qadimah, yang juga sedia ada dan juga abadi. Tidak sirna, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu qaimatun, mausufun bisifatin wujudiyatin qadimatin abadiyatin qaimatin bidzatihi ta'ala, dan yang berdiri pada zatnya. Jadi sifat Allah tadi itu berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti sifat itu bukan zat, sifat itu adalah sifat yang berdiri pada zat, berdiri pada zat Allah Subhanahu Ta'ala. Ini yang dipanggil, kalau bahasa Arab dipanggil lain dia zaidah, iaitu sifat yang berbeza dengan zat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dah faham definisi sifat ma'ani Allah SWT, active attributes bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dah faham perkara ini, barulah dia kata fahwa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hayyun bihayatin, bersifat dengan sifat iaitu hayyun, dia ini maha hidup. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha hidup. Maha hidup bihayatin, dengan sifat hidup. Sifat hidup ini sama dengan sifat, iaitu kita panggil, apakah sifat hidup? Sifat hidup adalah sifat yang sah dengan sifat ini untuk bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Contoh dia apa? Kudrah, kuasa, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berfirman, dan lain-lain. Semua sifat tadi itu sah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat itu, kerana Allah SWT bersifat dengan sifat hidup. Dalam erti, macam mana ada zat itu mendengar ketika dia itu mati? Kan? Bagaimana ada zat itu melihat ketika dia itu mati? Lawan hidup itu mati. Mustahil benda mati itu
Kan? Benda mati itu berkehendak, benda mati itu berilmu, benda mati itu berkuasa. Tidak, benda mati, matilah. Allah Subhanahu wa taala dia maha hidup. Dan hidup Allah SWT tadi bi ghairi binyatin wala mizajin, dengan tanpa tubuh, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT hidup tidak perlu kepada batang tubuh. Maksud batang tubuh ni apa? Tak perlu kepada, iaitu jasad. Manusia dan makhluk hidup. Maksud dia makhluk ni haiwan. Seluruh haiwan itu hidup. Bukan hidup sentiasa, ada boleh matilah. Dalam erti yang namanya haiwan tu apa? Ini dibezakan. Jadi alam ini dia ada berapa kategori. Jamadat, benda yang kerah, matilah. Batu, tiang, kan? Dia ni benda mati, tak ada roh. Dia jamadat kita panggil. Kayu, jamadat ni kayu yang dah mati ni. Air ni jamadat ni, benda mati. Kan? Ini plastik ni benda mati. Jadi benda mati ni dia tidak ada roh, dia tak makan, dia tak minum, dia tak berkembang, dia tak boleh membesar, tak boleh mengecil, dia tak berkahwin, dia tak apa dah. Tu namanya yang paling rendah sekali, jamadat. Benda yang kerah, bahasa Arab dia kerah. Level yang selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan dipanggil nabatat atau nabats. Nabat itu apa? Macam sayur, pokok, bunga. Dia tidak ada roh, tapi dia boleh mengembang, boleh membesar. Pokok kecil jadi besar kan. Dia ini tidak ada roh, tidak berakal, tidak bernyawa. Dia tidak perlu pada perkahwinan dalam erti mencari pasangan nak kahwin, tak. Ada yang kata, Ustaz, seeds laki, jantan dan betina jumpa, akhirnya keluar buah dan lain-lain, bunga dan buah. Itu bukan dia memerlukan kepada pembiakan, tidak. Tapi itu nature dia. Dia boleh berkembang. Dia nabat. Kullu nabatin, setiap benda yang boleh berkembang ni, namin, dia boleh naik, boleh kecil. Benda sayur dan lain-lain. Ini. Itu adalah nabatat. Pokok dan lain-lain. Jadi dia tidak tidur, tuan-tuan. Dia tidak jaga, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak apa. Dia tidak. Tapi dia perlu air, Ustaz. Taklah dia meresap air lah. Tu. Bukan berarti dia perlu makan, ada reproduksi dan lain-lain. Level selanjutnya, hayawan. Dipanggil haiwan atau bahasa Arab dia hayawan. Bahasa Melayu dia haiwan. Bahasa Melayu banyak ambil dia bahasa Arab. Hayawan ini dia hidup. Ini dipanggil hidup. Berarti dia ada roh. Jadi binatang ni dia ada roh. Kucing, lembu, kambing, dia ada roh. Sebab itu dalam kitab fiqh, sembelih tu nafkhur roh. Bila sampai hilangnya roh, nafkhur roh tu ditiupkan roh. Bila dicabut di sembelih tu, cara sembelih yang paling cepat sehingga roh dia cepat keluar. Lebih kurang macam tu kan bahasa kitab tersebut. Khurujur roh. Makan benda yang berroh. Istilah dia macam tu. Jadi roh menunjukkan haiwan ini, semua haiwan dia ada persamaan. Berroh berarti dia ini perlu kepada pernafasan. Kan? Dia perlu kepada pemakanan, makan, perlu kepada minum, perlu kepada buang air. Binatang-binatang perlu kepada buang air. Dia makan, dia buang air. Perlu kepada reproduksi. Dia perlu kepada secara biologis dia perlu kahwin. Kan? Perlu kahwin, bersenggama. Tak kisah semua binatang. Bahagian dari hidup dia akan mencari.
Berakal atau tak berakal. Itu by its nature. Hatta dia juga diciptakan oleh Allah memiliki sifat semula jadi, tabiat dia. Contoh dia binatang. Jantan dengan jantan, dia memang tak nak kahwin. Bawalah lembu jantan dengan lembu jantan. Nak kahwin ke tak nak, gaduh dia lah. Itu by its nature. Sebab itu kalau ada manusia yang berakal, jantan dengan jantan nak ni, itu dikatakan lebih teruk. Bahasa kitab ni lebih teruk daripada binatang. Sebab binatang by its nature dia tidak nak, dia takkan nak. Jantan dengan jantan, betina dengan betina, dia tidak akan nak binatang tersebut. Kalau tersalah itu bab lain lah. Bukan dia ada register, dia ingat salah saja lah. Itu benda lain, itu bukan ada kaitannya. Ini dibahas oleh ulama. Kerana apa? Kerana setiap binatang by its nature dia dah ditentukan mencari jantan, mencari betina untuk reproduksi. Dan jantan dengan jantan takkan boleh hamil. Begitu juga manusia. Betina dengan betina atau jantan dengan jantan tidak akan boleh berhamil. Lalu apa bezanya kita manusia dengan binatang yang lain? Sama sahaja kecuali natik, akal. Ini akal. Dipanggil dengan natik. Manusia berakal. Binatang yang lain tak berakal. Sebab itu bahasa Aristotle dia gunakan istilah hayawanun natik, dipanggil dengan intellectual animal. Intellectual animal. Jadi manusia ni animal juga, haiwan, tapi natik. Jangan pula kata ustaz tak menghormati firman Allah laqad karamna bani Adam. Ini istilah tuan-tuan. Istilah nak memahami apa perbezaan manusia dengan binatang, kambing. Secara definitif sama-sama haiwan. Bezanya haiwan itu tidak ada natik. Manusia dia ada akal. Dipanggil dengan natik, intellectual animal. Itu beza dia. Kita boleh berfikir, kita boleh rasional, kita boleh hitung kira-kira, kita boleh tahu ini baik, ini buruk, kita boleh upgradekan ilmu kita. Sebab itu Imam Ghazali dia bezakan manusia ni ada yang lebih rendah daripada binatang, iaitu ketika manusia macam tadilah, jantan dengan jantan nak ni, dia kata apa? Dia kata ini adalah manusia yang lebih rendah daripada binatang. Binatang pun tak nak, manusia nak pula dah. Ini level selanjutnya, dia menggunakan akalnya, tapi dia mungkin tidak sempurna menggunakan akalnya, memenangkan nafsu, mengalahkan akal, tidak percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang agnostik, dia tak peduli dengan siapa ciptakan dia, apa kewajipan dia dengan ilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada perkara tersebut. Ini ibarat dia boleh cerdik, boleh pandai, tapi tak cukup pandai. Imam Ghazali kata, dia tak rasa ke ada Tuhan yang menciptakan dia. Selanjutnya dinaikkan lagi, dia ada akal, dia boleh kenal Allah, dia percaya wujudnya Allah, akan tapi dia berbuat syirik kepada Allah kerana dia juga menggunakan akal dia, kecerdikan dia, tapi dia masih terpesong dengan taklid, ikut mungkin tok nenek dia yang bukan agama Islam, atau terikut dengan budaya yang ada setempat, sehingga kan dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala, menyembah batu, pokok dan lain-lain. Padahal kalau berhala tu dia yang pahatnya, lepas tu dia yang sembahnya. Naik lagi intelektualnya, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala ini esa. Dia beriman dengan kewujudan Allah SWT. Dia menyembah Allah SWT semata-mata. Naik lagi intelek dia. Dia bukan hanya menyembah Allah SWT semata-mata, tapi dia benar-benar tahu diri dia seorang hamba yang lemah. Allah SWT maha kuasa, maha bijaksana, maha menjadikan segala-galanya, sehingga bagi dia Allah SWT segala-galanya. Dia tidak kejar benda-benda duniawi,
melainkan semuanya kembali kepada Allah SWT semata-mata. Dan inilah yang dipanggil dengan iaitu derajat kenabian, di mana intelek mereka tertinggi, ibadah mereka tertinggi, kehidupan mereka semuanya dipenuhkan, dicurahkan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tuan-tuan. Jadi manusia ini perlu kepada batang tubuh. Allah Subhanahu wa taala hidup tapi tidak sama dengan makhluk. Dia tak perlu kepada atom dan batang tubuh. Panjang ni, nak jelaskan ni pusing jauh. Wala mizajin, dan tanpa anatomi. Manusia macam haiwan tadi perlu kepada jantung, perlu kepada paru-paru, perlu kepada pernafasan, perlu kepada pemakanan, perlu kepada membuang dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan semua perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak sama sekali. Wala mizajin, dengan tanpa anatomi. Qadirun bi kudratin, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa bi kudratin, dengan sifat kudrah. Jadi Allah SWT ini maha berkuasa dengan sifat kudrah. Yatayassaru biha ijadu maqduratin, yang menjadi mudah dengannya untuk mewujudkan segala perkara yang dikuasai. Wa'idamuha, atau meniadakan perkara-perkara yang dikudrahkan, yang dikuasai. La tatanaha, dengan tanpa ada batas, tuan-tuan dan puan-puan. Hayat, sifat hidup. Kudrah, yang kedua sifat kudrah, di mana maksud kudrah ini adalah sifat kuasa. Sifat berkuasa Allah ini menjadi mudah dengannya mewujudkan segala perkara yang dikuasai. Perkara yang dikuasai, hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini dipanggil dalam ilmu kalam sebagai perkara mumkinat, iaitu perkara yang harus diakal wujudnya ia, harus diakal tidak wujudnya ia. Itu nama dia maqdurat, atau itu maknanya mumkinat, perkara yang harus. Jadi sifat kuasa Allah berkaitan, relates to, bahasa Arab dia ta'alluq dengan kalau berbincangan dengan asatizah ustaz-ustaz yang tak biasa baca kitab, dia kata susah nak faham ustaz, ta'alluq ni. Kita tak payah terjemah bahasa Arab, kita kata je bahasa Melayu dia. Sifat kuasa Allah berkaitan dengan apa? Ini maksud dia, Allah berkuasa, kuasa Allah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan segala perkara yang harus, mumkinat, boleh wujud, boleh tak wujud. Alam ini mungkin, harus wujud, harus tak wujud. Apa lagi? Iaitu wujudnya manusia, utusnya para nabi. Tak wajib bagi Allah nak mengutus para nabi. Allah boleh wujudkan, Allah boleh tak wujudkan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan hamba-Nya dalam syurga atau neraka tak wajib bagi Allah. Tapi dengan kudrah Allah, Allah masukkan dia dalam syurga. Dengan kudrah Allah, Allah masukkan dia dalam neraka. Rezeki, kekayaan, kemenangan, ini semua harus, tak wajib bagi Allah. Tak wajib bagi Allah bagi umat Islam kaya. Tak wajib bagi Allah jadikan umat Islam menang. Tak wajib. Harus. Kudrah Allah, dengan kuasa Allah, fulan bin fulan jadi kaya-kaya. Dengan kuasa Allah, fulan bin fulan miskin. Misalnya apa kedana. Dengan kekuasaan Allah, negara ni menang. Dengan kekuasaan Allah, umat Islam kalah. Itu atas kehendak Allah. Ini. Jadi sifat kudrah ini berkaitan dengan segala perkara makdurat, atau dipanggil juga dengan mumkinat. Maka oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, cuba kita renungkan. Bila ada orang tanya, ustaz,
boleh tak Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak baginya? Kan dia Maha Kuasa. Dia nak ciptakan anak untuk dia, boleh ke tak boleh? Boleh tak dia ciptakan batu besar, planet besar yang Allah SWT sendiri tak boleh nak kuasainya? Contoh dia. Ada orang sekarang kata macam tu. Jawapan dia, tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kerana kudrah Allah berkaitan dengan perkara yang harus. Adanya anak bagi Allah ini mustahil, akal tak boleh terima. Macam mana Allah SWT Tuhan Maha Berkuasa boleh ada anak pula? Kan? Kerana kalau ada anak berarti dia ada perkara yang setara dengan Allah. Ini dipanggil dengan syirik. Kalau ada yang setara dengan Allah, ibaratnya nak kata, boleh ke Fulan bin Fulan itu duduk atau diri dengan kehendak ada dua Tuhan yang setara? Mustahil, akal tak boleh terima. Macam mana boleh Fulan bin Fulan duduk ketika Tuhan satu lagi mungkin suruh dia diri? Kalau dia sepakat dua-dua untuk duduk, berarti itu bukan Tuhan lah. Takkan Tuhan nak kena masuk parlimen dulu untuk menentukannya? Ini yang kita dah terangkan panjang dalam bab sifat Esa. Atas dasar itu, mustahillah Allah SWT ini menciptakan anak baginya, mustahil. Kerana kudrah Allah, kuasa Allah tidak berkaitan dengan perkara yang mungkin, tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil. Begitu juga yang wajibat, tapi hanya berkaitan dengan perkara yang harus, perkara yang mumkinat sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu sifat kudrah Allah ini seperti apa? Bi kudratin, Allah SWT maha kuasa dengan sifat kudrah. Qadirun tu nama dia sifat maknawiyah. Bi kudratin dengan sifat pekuasa, sifat kudrah. Yatayassaru biha, yang menjadi mudah dengan sifat kudrah tadi. Ijadu maqduratin, mewujudkan segala perkara yang dikuasai. Jadi mudah bagi Allah untuk mewujudkan segala perkara yang mumkinat. Jadi mudah. Jadi tak susah bagi Allah nak bagi iman kepada mana-mana orang. Tak susah bagi Allah memberi kemenangan pada mana-mana orang. Tak susah bagi Allah mengalahkan orang yang berkuasa. Bayangkan, gergasi yang besar, negara yang terkuat di dunia ini dengan kekayaannya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalah-kalahlah ia. Tapi Ustaz, kenapa kita dalam keadaan kalah? Kerana ia menjadi iradah, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya. InsyaAllah kita iktifakkan pengajian kita sampai ini. Kita jumpa setelah raya insya-Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.